Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim. Apa khabar semua kepada semua pelajar-pelajar Streets tahun 3? InsyaAllah untuk hari ini kita akan belajar sambung pengajian kita berkenaan dengan Tauhid dalam tajuk Rasul Ulul Azmi. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan apa erti Rasul. Rasul diutuskan. Rasul ni seorang lelaki yang merdeka, yang disuruh untuk memberikan wahyu kepada umat. Dan kita dah bincang berkenaan dengan beza Nabi dan Rasul. Kita juga dah tahu dah apa dalil beriman kepada Rasul. Jadi pada hari ini kita cerita pasal masih dalam topik yang sama di bawah beriman kepada Rasul, iaitu berkenaan Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Erti Rasul Ulul Azmi: Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi menghadapi ujian berat ketika berdakwah kepada umat mereka. Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi menghadapi ujian berat ketika berdakwah kepada umat mereka. Jadi ini adalah Rasul Ulul Azmi. Dalam banyak-banyak Rasul ni, masing-masing dia ada ujian di mereka sendiri. Jadi ada beberapa orang yang ulama keluarkan siapa ni Rasul Ulul Azmi berdasarkan Al-Quran. Siapa Rasul Ulul Azmi berdasarkan Al-Quran. Jadi ada lima orang. Nanti maknanya kita. Kita baca hadis dulu. An Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddu bala qala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal yubtalu rajulu ala hasbi dini atau kama qala Rasulullah. Maksudnya daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya, dia telah berkata, saya telah berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling tinggi diuji? Maka dia menjawab, para Nabi, kemudian mereka yang selanjutnya, yang lebih utama, dan selanjutnya. Seseorang hamba akan diuji sesuai kadar imannya. Okay. Jadi ada sahabat tanya, siapa yang paling kuat diuji, paling tinggi diuji? Jadi Nabi sebut para Nabi yang paling kuat diuji. Kita rasa macam kita kuat diuji kan, tapi sebenarnya para Nabi sebut yang paling kuat diuji adalah para Nabi. Dan Nabi sambung lagi, kemudian mereka yang selanjutnya, iaitu selanjutnya maksudnya orang yang mengikut jalan Rasul, iaitu umat Nabi lah. Dan kalau kita umat Nabi Muhammad lah. Kalau orang terdahulu ada yang umat Nabi Musa, Nabi Isa, maka mereka selain daripada Nabi, mereka mendapat ujian yang tinggi. Dan selanjutnya. Dan yang akhir sekali Nabi sebut seorang hamba akan diuji sesuai kadar imannya. Kalau iman dia tinggi, maka Allah akan bagi ujian yang tinggi. Sebab apa Allah bagi ujian tinggi ni? Supaya mana orang tu jadi lebih baik. Kita bayangkan kita diuji dengan tak ada duit. Jadi kita akan berusaha macam mana nak cari duit. Kita diuji payah nak belajar, maka kita akan berusaha macam mana nak belajar. Kita ada kawan-kawan kita yang susah nak belajar, dan dia berusaha. Jadi itu ujian bagi dia. Nak kata iman dia tinggi. Allah bagi ujian bagi seseorang ni, maksudnya Allah nak pastikan orang tu akan jadi lebih baik. Akan jadi lebih baik. Jadi nama Rasul Azmi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ini 5 Nabi.
Maka Nabi Nuh antara cabarannya Allah sebut dalam Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Di dalam suratul Ankabut. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 950 tahun. Maka mereka ditipu banjir dan mereka adalah orang yang zalim. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada umat dia. Lama. Lama. Tapi yang beriman ni sedikit saja. Nabi Ibrahim, contoh dalam surah Maryam, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Maksudnya Allah berkata bapanya Nabi Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku ya wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurejam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Nabi Ibrahim cuba dakwah kepada ayah dia, tapi ayah tak nak dengar. Jadi ayah dia kata, kamu benci dengan Tuhan saya ke? Tuhan-Tuhanku kau kamu benci? Kalau kamu tak berhenti, niscaya kamu akan direjam. Niscaya saya akan rejam kamu. Tapi ayah Nabi Ibrahim tak rejam dia, tapi dia suruh tinggalkanlah daripada dia. Maksudnya Nabi Ibrahim jangan jumpa dia dah. Jangan jumpa dia. Jadi Nabi Ibrahim dihalau oleh ayah di sini. Dalam surah yang lain, suratul Anbiya, qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, maka bakarkanlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Nabi Ibrahim diugut bakar. Dan ujian Nabi Ibrahim banyak lagi. Kena tinggalkan Nabi Ismail, nak dapat anak lama. Lepas tu disuruh pula sembelih Nabi Ismail, tapi digantikan dengan benda lain. Tapi itu ujian-ujian yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim. Selain itu Nabi Musa, Allah sebut dalam surah Yunus, fama amana min Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu la minal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan sebilangan kecil daripada kaumnya. So ini antara ujian kepada Musa. Yang mengikut dia sikit je. Mereka dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Sewenang-wenang tu maksudnya dia buat sesuka hati. Bunuh, nak seksa orang, nak suruh orang sesuka hati. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampau Fir'aun. Dan sekali Nabi Isa, Allah sebut dalam Quran, wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qatalu yaqina. Ini dalam surah Nisa. Dan ucapan mereka, maksudnya ucapan daripada Bani Israel, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam. Maksudnya dia telah bunuh Nabi Isa anak kepada Maryam. Isa bin Maryam senang kata. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Menyalib ni maksudnya dia dipaku dekat, asal awak tahu ke salib tu macam mana. Jadi tangan dia paku dekat batang salib tu, lepas tu dia angkat salib. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Kisahnya adalah kisah Nabi Isa nak dibunuh, tapi Nabi Isa diangkat. Tapi yang dibunuh tu
Bani Israel membunuh tu bukan Nabi Isa, tapi orang yang menyerupai Nabi Isa. Dia membunuh Nabi Isa. Okay, sambung ayat. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham, bukan faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikut para prasangka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tapi inilah masalah bila kebanyakan Kristian memang mengaku yang dibunuh itu Nabi Isa dan Nabi Isa adalah Tuhan. Tu kepercayaan mereka, kepercayaan mereka yang kita tak patut ikut. Okay, so kita hari ni kita tahu pasal Rasul Ulul Azmi. Jadi kat kesimpulan ni, tadi kita dah belajar. Kesimpulannya, bila kita tahu kisah-kisah Nabi dan Nabi terdahulu ni, maka kita kena tahu mereka ujiannya lagi berat. Kita ujian ni sikit je. Ujian kita ni sikit. Bahkan kalau betul orang tu orang yang kuat, maka dia akan diuji kuat. Itu menunjukkan iman dia tinggi. Itu menunjukkan iman tinggi, Allah sayang pada dia. Allah nak jadikan dia lebih baik. Tapi macam biasa dah, bila kita rasa susah, kita rasa kecewa ke apa, maka kadang kita perlu pada nasihat. Jadi kalau kita baca Quran, itulah nasihat Allah kepada kita. Kisah-kisah Nabi-Nabi, teguran-teguran daripada Allah SWT. Ada kawan-kawan nampak kita ada masalah, kita boleh kita bantu dia. Ada kawan-kawan yang ada masalah, kita dengar masalah dia. So itu antara cara-cara untuk kita nak berdepan dengan orang yang ada masalah. Dan kita sendiri ada masalah, kadang-kadang kita rasa nak luar, kita luar pada orang. Kadang-kadang itu yang menyebabkan kita akan lebih tenang, lebih senang. Sebab Nabi pun dipucuk dengan Allah turunkan kisah-kisah Nabi. Maka kita manusia pun sama juga. Kadang-kadang cara orang berbeza. Cara orang berbeza untuk memujuk orang yang bermasalah, menyelesaikan masalah dia, dengar masalah dia dan sebagainya. Jadi hari ni kita belajar bahasa tadi Ulul Azmi. Itu saja daripada Muad. Okay, jadi kat rumah nanti awak cuba salin apa yang Mu'alim buat ni. Ini nota ni salin. Nanti bila dah buka sekolah nanti, awak cuba tampal. So buat masa ni salin dulu. Mana ikut dalam kertas ke, mana-mana ke, nanti sampai bila sekolah dah buka nanti, just tampal je dalam buku awak. Tak payah nanti nak kena ajar balik, nak kena salin balik, tak payah. Dalam banyak masa kat rumah ni, salin. Awak ni tulis Rasul Ulul Azmi, erti Rasul Ulul Azmi apa dia, nama-nama Rasul Ulul Azmi apa, dalil dia apa. Dalil ni beza sikit, tadi mana tak sebut. Dalil dalam surah Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. So Allah sebut secara jelas dalam Quran Ulul Azmi. Jadi nota ni boleh salin sebab base. Moga-moga kita ada peningkatan peningkatan dari sudut kita berubah untuk menjadi orang lebih baik, menjadi baik. Jadi itu saja. Allah Ta'ala alam.